Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan salam tuan-tuan dan puan mulia sekalian. Alhamdulillah syukur pada Allah. Mama ya, dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni, alhamdulillah syukur pada Allah kerana kita dapat bertemu pada malam ni untuk sama-sama kita menghayati sirah Nabi SAW daripada kitab yang bertajuk Encyclopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terima kasih kepada Ustazah Nurilis Fatih kerana menjemput teman-teman yang lain. Jangan lupa ya, Ustaz Ismail tolong share pada teman-teman kita yang lain sambil berehat pada malam ni. Rosiana ya, Suzanil, terima kasih ya. Jangan lupa share pada teman-teman yang lain. Moga ada manfaat pertemuan kita pada malam ni. Baik, kuliah pada malam ni masih lagi membincangkan tentang rumah tangga Rasulullah SAW sebelum kita pergi pada kepimpinan baginda ya. Bagi mereka yang memiliki kitab Encyclopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW ni, tolong buka pada muka surat yang ke-22. Ni ada peta sikit, tengok peta ni. Peta rumah Nabi SAW nampak tu? Peta rumah Nabi SAW. Menariknya buku ni kerana kita menggali pada sumber-sumber rujukan yang autentik untuk memastikan apa yang kita baca ni ada sandaran-sandaran dia. Ni macam rumah tangga bahagian depan ni 5 kali 4 meter lebih kurang ruang tamu untuk menerima kedatangan tetamu. Ni adalah tempat Sayyidatina Khadijah menjalankan urusan perniagaan. Ni adalah pintu masuk ke ruang niaga. Ini lobi. Ini pintu masuk. Ini bilik tempat Sayyidatina Fatimah dilahirkan. Ni bilik Rasulullah SAW. Ni mihrab tempat salat Rasulullah SAW. Ni mengikut catatan ahli sejarah lah ya. Nampak ni tuan sekalian ni pada buku bagaimana rumah tangga rumah Nabi SAW. Kerana ini merupakan Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang usahawan, usahanita yang berjaya, maka dapat kita lihat kat sini rumah beliau besar Baik. Kita masuk pada bab yang kelima, iaitu peristiwa sebelum diisytiharkan sebagai Rasul. Lihat Jadi pada muka surat yang ke-24, semasa berusia Nabi usia 35 tahun, Kaabah dibina semula oleh orang-orang Quraisy. Sebelum itu Kaabah terdiri pada batu-batu besar yang tingginya 9 hasta sejak zaman Nabi Ismail dan tidak pernah berbumbung. Kaabah pernah hampir runtuh disebabkan banjir yang berlaku 25 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Kejadian itu telah menyebabkan orang Quraisy merobohkan binaan asalnya lalu membuat binaan Kaabah yang baru. Walau bagaimanapun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, sebaik saja binaan itu selesai, mereka berbalah tentang siapa yang patut diberikan penghormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Pada hari itu berlanjutan hingga 4 atau 5 malam. Oleh yang demikian, Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi telah beri cadangan agar seorang hakim dilantik menyelesaikan perbalahan itu. Hakim itu dipilih berdasarkan siapa yang mula-mula sekali masuk ke arah mereka melalui pintu masjid. Dan takdir Allah, Nabi Muhammad SAW menjadi orang pertama masuk dalam pintu masjid itu. Semua orang bersetuju memandangkan Nabi ini digelar sebagai Al-Amin, iaitu Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang paling amanah. Nabi meminta selai kain lalu letakkan batu di tengah-tengahnya. Batu Hajar Aswad itu baginda minta ketua bagi setiap kabilah yang balah itu supaya memegang bucu kain hingga berada separas dengan Hajar Aswad. Kemudian baginda mengangkat batu itu dengan tangan baginda yang mulia, meletakkannya sendiri tempat asalnya. Jikalau bukan disebabkan hikmah daripada Allah dan petunjuknya kepada Nabi-Nya, tentulah pertumpahan darah akan berlaku. Pada waktu itu kaum Quraisy kekurangan peruntukan sumber yang baik untuk membina Kaabah. Sehubungan dengan itu mereka telah mengeluarkan kira-kira 6 hasta daripada belah utara yang disebut sebagai Hijr ataupun Hatim. Mereka mendirikan pintu Kaabah supaya tidak dapat dimasuki oleh sesiapa pun melainkan individu-individu yang digunakan. Apabila binaan Kaabah telah mencapai 15 hasta, mereka masang bumbung dan dilapik di atas 6 batang tiang. Maka jadilah binaan Kaabah bentuk segi 4 dengan ketinggian 15 hasta. Tuan-tuan salah jalur putih. Tengok dalam buku ni juga kita membuatkan gambaran untuk kaum muslim faham lah. Ada animation, ada kartun yang dilakarkan bagi memberi kefahaman kepada anak-anak kita waktu membaca nak kisah Nabi mereka SAW, bagaimana yang diinspirasikan daripada peristiwa yang berlaku tu. Ratanah Laila.
Tengok inilah keistimewaan yang cuba saya bawakan dalam buku Encyclopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW ini. Kita jadikan dia lebih mesra dengan adanya gambar, diagram, peta dan sebagainya. Haji Hamidah, barakallahu fikum. Jangan lupa share teman-teman kita yang lain. Jadi inilah dia di antara kepimpinan yang ada dalam hidup Nabi SAW. Sebelum dilantik lagi, Muhammad SAW, Nabi kita ni telah dipanggil sebagai Al-Amin, Muhammad yang amanah. Jadi sifat kejujuran yang ada pada Nabi kita SAW itu telah menjadi penyebab mengapa orang Quraisy begitu senang dengan Nabi untuk menyelesaikan perbalahan yang berlaku. Sebenarnya Hajar Aswad ni memanglah dia punya keutamaan, digalakkan kita untuk mengucupnya. Dalam hadis mengatakan dia seolah-olah tangan Allah SWT di muka bumi, siapa yang berjabat dengannya memegangnya. Jadi apa yang dimaksudkan tamsilan ni semua, analogi yang dibawakan Nabi SAW ini adalah bagi menggambarkan kemuliaan yang terdapat pada Kaabah dan juga Hajar Aswad. Tapi tidaklah disuruh seseorang kita pergi ke Mekah mesti jadikan itu rukun paling utama, mesti cium Hajar Aswad. Kalau tak cium, seolah-olah tidak sah haji ataupun umrah yang kita kerjakan. Tak adalah sampai ke tahap macam tu. Cium Hajar Aswad ni hukumnya sunat. Tapi jangan nak buat benda yang sunat ni kita menyakiti orang lain dan jatuh hukumnya haram. Terima kasih yang telah share pada teman lain, Fazilah, Rafizah dan salam semua. Ingat baik tau, kalau orang pulang dari Tanah Suci jangan kita tanya, sekali-sekala jangan tanya dia. Sekali-kali tanya dia, dapat cium Hajar Aswad tak? Dapat masuk Raudah tak? Sedangkan dalam hadis mengatakan Raudah Nabi itu terbentang daripada Nisanul Hasanah, seluas Masjid Nabawi yang kita lihat pada ini semua merupakan Raudah sebenarnya. Dan kalau dibina masjid aku sampai ke Yaman sekalipun itu merupakan Raudah, kata Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih Muslim Mahmud. Jadi jangan kita menganiaya orang pulang dari Tanah Suci ni mempersoalkan kepada dia soalan cepu mas. Dapat masuk Hajar Aswad, dapat masuk Raudah tak? Dapat cium Hajar Aswad tak? Nak masuk Raudah memanglah tak susah mana. Tapi ada orang ditakdirkan tak dapat download apps-nya, tak dapat masuk ke Raudah. Maka jangan kita tanya soalan macam tu, tuan-tuan. Madailah kita mendoakan orang pergi menunaikan ibadah umrah ataupun haji ni dapat umrah yang mabrurah, haji yang mabrur, cukup. Sampaikan salam saya Rasulullah dan para sahabat, cukup. Tak payah nak menyusahkan dia bertanya macam-macam hal yang tak sepatutnya. Tidaklah bertanya soalan-soalan demikian melainkan orang-orang yang jahil saja. Takut kita dengan soalan yang kita ajukan itu menyebabkan orang terasa hati, orang sedih. Maklumlah mungkin dia sakit ke, dia tak dapat nak tunaikan benda-benda tu, melaksanakan benda yang sunat itu. Maka kita dah jadikan soalan macam kesalahan besar pula bagi dia. Jadi mencium Hajar Aswad ini, mengucup Hajar Aswad ini hukumnya sunat, bukannya wajib. Dan orang Arab daripada zaman dahulu lagi ketika melihat Hajar Aswad ni begitu diagungkan, dimuliakan, padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Mana lebih besar akhi Fauzi? Beriman kepada Allah ke atau cium Hajar Aswad? Menjaga Hajar Aswad, menjaga Kaabah. Ketika Nabi dalam Hajatul Wada', Nabi pesan, sungguhnya inadamakum haza kahurmati yaumikum haza fi waldikum haza. Ini kamu punya marwah, kamu punya kemuliaan diri itu sama macam kemuliaan tempat ini, kata Nabi kita SAW. Sama dengan kemuliaan hari yang mulia ini. Jadi Mariana Ghazali, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jadi hendaklah kita memahami bahawa Hajar Aswad ini adalah satu daripada tanda kekuasaan Allah SWT. Yang Allah turunkan kemudi batu daripada syurga ini. Walaupun demikian, tidaklah makna kita kena menciumnya, usaha untuk menciumnya sampai menyakiti orang lain, kerana kehormatan kedudukan seorang muslim itu lebih tinggi daripada itu semua, seperti yang Nabi SAW nyatakan. Baik, kalau kita tengok dalam jenazah Kaabah macam ni lah ada gambarannya. Kat mana Hajar Aswad kan, kat mana Multazam, kat sini ada tempat-tempat mustajab doa tau. Sabaria Daud tempat-tempat mustajab doa. Mana tempat mustajab doa ni? Hajar Aswad, Multazam. Ini kalau dulu ada garisan Hajar Aswad ni, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Pancuran Emas. Ini semua merupakan kawasan mustajab doa. Okey. Pada bulan Ramadan, tengok kita lihat selepas menjadi Nabi SAW. Ini merupakan timeline dakwah Nabi kita telah pun digariskan begini. Bulan Ramadan tahun ketiga, Nabi beruzlah di Gua Hira. Baginda datangi malaikat Jibril pada waktu malam. Kemudian berdakwah secara rahsia, kemudian berdakwah secara terbuka. Penghijrahan ke Habsyah. Nampak tak? Kemudian Abu Talib
mempertahankan Nabi kita SAW, melindungi sinar di balik kegelapan. Ni timeline dia, boleh kita lihat dalam peristiwa kebangkitan Nabi kita SAW, Sirah Nabawiyah. Baik, kita pergi pada bab yang ke-6, peristiwa pengisytiharan menjadi Nabi. Ketika berusia 37 tahun, baginda mula ingin rasa bersendirian. Dengan bekalkan roti, gandum dan air, baginda pun pergi ke Gua Hira, dan yang terletak di atas Jabal Nur. Jabal Nur itu kira-kira 2 batu dari Mekah. Baginda menetap dalam gua itu selama sebulan, sepanjang bulan Ramadan. Fili Daud, alhamdulillah semua. Terima kasih. Jangan lupa share pada teman yang lain tau. Mari kita buat pahala sama-sama. Kita nak tidur waktu malam ni, ajak orang untuk dengar kuliah. Ada banyak perkara-perkara yang disampaikan kepada orang ramai, perkara-perkara kadang-kadang mungkar, benda-benda mengarut. Mari kita hadir dalam majlis ilmu. Tuan-tuan tak susah pun kita share pada teman-teman kita yang lain. Link ni moga-moga ada pahala. Nur Zaidi. Ya, alhamdulillah bagus ni menarik. Ni kitab namanya Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW. Ya, sebelum terlupa Jangan abaikan peluang keemasan ini. Besok 22 bulan kan. Besok 22 bulan hari Khamis, Telaga Biru akan mula mengadakan cyber sale. Tajuk buku ni Hijazi, Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad SAW. Besok kami start mengadakan program year end sale, jualan hujung tahun. Antara buku yang menarik ada buku ni dan buku-buku lain. Quran pun ada banyak terbitan Telaga Biru, buku-buku latihan untuk anak-anak kita kat sekolah, seawal tadika sampailah ke sekolah tingkatan 5. Semua buku ni ada kami terbitkan di Telaga Biru. Terima kasih Ustaz Nulis. Dapatkan esok. Tuan-tuan boleh menziarahi kami dekat online www.telagabiru.com.my. Boleh dapatkan buku ni secara online. Tuan minat untuk jadi dropshipper pun ada tawaran menarik disediakan, komisen yang menarik disediakan, insyaAllah. Jangan lupa besok kita start adakan cyber sale, jualan langsung secara online dan juga secara fizikal. Bagi yang dekat, year end sale. Yang rajin dekat dengan kami, jemput datang cuti sekolah ni. Bagi yang tak ada kemampuan, mungkin nak beli online pun boleh. Ingat tau, Ash Abdullah. Kami adakan dekat Telaga Biru, dekat Bandar Seri Damansara. Boleh beli online, boleh datang untuk beli secara fizikal pun boleh. Ada banyak buku-buku yang disediakan, tawaran menarik yang ditawarkan. Isteri baginda itu Khadijah radhiyallahu anha sentiasa memberikan sokongan kepada Nabi, kepada suami yang sangat dikasihinya itu. Di sana baginda beribadat, saya berfikir tentang alam semesta, kekuasaan yang menciptanya. Di samping itu baginda SAW turut memberikan makanan kepada orang miskin yang datang kepada baginda. Baginda SAW tidak yakin dengan pegangan kaumnya menyembah berhala dan melakukan macam-macam syirik. Namun pada waktu itu Nabi belum menemui jalan yang jelas untuk membangkitkan ketenangan kepuasan. Pada bulan Ramadan tahun ketiga hijrah, ketika beruzlah di Gua Hira, baginda datangi Jibril pada waktu malam dengan bau wahyu. Dengan demikian saya rasmi baginda telah diangkat ke pangkat kenabian dalam usia 40 tahun Qamariyah sebagaimana para nabi sebelumnya yang diutuskan sebagai rasul. Maka umur 40 tahun ni umur yang penuh keberkatan. Allah salam semua. Terima kasih Barakallahu fikum. Jangan lupa umur 40 ni merupakan turning point. Ketika Imam Ghazali mengulas umur 40 ni dalam kitabnya bertajuk Ayyuhal Walad, man jawaza 40 sanatan wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ila an-nar. Mafazim akhir. Siapa yang masuk usianya 40 tahun tapi kebaikannya masih lagi belum dapat mengatasi keburukannya, maka bersedialah orang sedemikian ini untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Maya Hashim boleh beli online. Ya, ahlan wa sahlan. Jadi umur 40 tahun ni penting tau. Dalam hidup kita mesti berhati-hati. Bila masuk umur 40 tahun, kena pertingkatkan amal salih kita. Sembahyang berjemaahnya bagi yang lelaki, sembahyang sayang qabliyah, ba'diyahnya, sembahyang sunat duha, tahajudnya dah kena jaga, arfah. Sedekahnya kena tingkatkan. Kalau tak banyak pun sikit, konsisten, istiqamah, baca Al-Qurannya, berzikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Usnul hadis. Alhamdulillah semua. Baik. Dalam hadis mengatakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-nawmi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki as-subh. Fakana ya'ti hira'an fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud. Al-layali dhawat al-'adad. Wa yatazawwad lidhalika thumma yarji'u ila Khadijah fatuzawwiduhu limisliha hatta faji'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira'.
Permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah merupakan mimpi yang benar dalam tidur. Namun baginda tidak mimpi melainkan dia menjadi kenyataan sebagaimana terangnya cahaya subuh. Baginda suka menyendiri. Baginda sering beruzlah di Gua Hira sambil beribadat iaitu bertahannuth untuk beberapa malam. Seterusnya baginda kembali pada keluarganya dan mengambil bekal untuk tujuan itu. Kemudian baginda pulang kepada Khadijah lalu mengambil bekal seperti yang sampai kepada, dan seperti itu juga sampai baginda dikejutkan dengan datangnya wahyu sedangkan baginda berada di Gua Hira. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari tentang pelantikan baginda SAW. Jadi Nabi ini, kalau Nabi-Nabi dalam tidur jika mereka bermimpi itu merupakan wahyu daripada Allah SWT. Jadi kita ni kalau nak dapat mimpi yang baik-baik, kitab Ibn Qayyim menjelaskan bahawa antaranya kena makan yang halal. Yang kedua, kena berusaha untuk mengamalkan sunnah. Siti Zabidah. Yang ketiga, kena jauhi sifat-sifat mazmumah. Senang je. Dalam hidup ini, makan yang halal, amalkan sunnah, tinggalkan benda-benda maksiat dan bid'ah. InsyaAllah Allah beri pada kita mimpi-mimpi yang baik. Jadi macam Rasulullah SAW dapat mimpi, dan mimpi baginda ni terang, jelas, sehinggalah baginda mendapat wahyu dengan kedatangan Jibril AS dalam rupa parasnya yang sebenar. Ya? Imam Bukhari dan juga Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis bahawa malaikat pembawa wahyu mendatangi Rasulullah SAW buat pertama kalinya secara tiba-tiba pada Isnin 21 Ramadan pada tahun ke-40 selepas kelahirannya. Makna diputerakan pada usia 40 tahun baginda dilantik menjadi Rasul. Macam juga Nabi-Nabi lain, Nabi Musa sebagai contohnya Nabi Yusuf AS. Nabi-Nabi kebanyakannya dipilih oleh Allah bila usia mereka menjangkau 40 tahun, kerana 40 tahun ini merupakan satu umur matang. Syahris Al-Azifah, Muhammad Rizal Mansur Al-Salan. Jadi pada masa itu baginda sedang bertahannuth di Gua Hira, iaitu sedang beruzlah, berseorang diri. Faja'ahul malak fihi faqala iqra. Qala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakuntu ma'ana biqari fa'akhazani faghattani hatta balagha minni al-jahdu. ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah, Mu'nuddin Tahir, barakallahu fikum. Lantas malaikat pun berkata kepada Nabi, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak boleh membaca. Malaikat melukku lagi dengan erat hingga aku tersesak, lalu melepaskan aku dan berkata lagi, bacalah. Aku berkata lagi, aku tidak boleh membaca. Malaikat tersebut melukku lagi dengan erat sehingga terasa sesak bagiku. Aku ingin melepaskan diriku, berkata lagi, bacalah. Aku mengatakan aku tidak boleh membaca. Seterusnya beliau melukku dengan erat lagi sehingga kan aku rasa sesak dan melepaskanku. Saya berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Zuriyaniyah, ya. Jadi wahyu yang pertama turun adalah menyuruh kita kepada membaca. Jadi pada hari ini kita semua banyak membaca, tapi bahan yang kita baca itu betul atau tidak, tuan-tuan? Baca dalam Facebook, baca dalam WhatsApp, baca dalam Telegram, baca mesej yang orang hantar, adakah maklumat itu betul-betul bersifat autentik, asli, betul, ataupun banyak yang palsu? Banyak maklumat yang datang daripada berbagai-bagai sumber yang kita tidak pasti. Jadi baca, tuan-tuan, baca perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Baca benda berkualiti, baca benda berguna. Berapa orang di kalangan kita yang menyediakan di dalam rumahnya satu meja, letakkan buku-buku berkualiti kat situ. Sekurang-kurangnya anak kalau balik nampak buku ada kat situ. Balik nampak abah tengah baca buku, ibu tengah baca buku. Ini kena usaha, tuan-tuan. Ini adalah merupakan satu karakter orang yang beriman, rajin membaca. Kualiti yang ada pada orang beriman adalah orang yang rajin membaca. Kerana wahyu yang pertama merupakan perintah untuk membaca. Baca apa sahaja, tapi biarlah perkara itu mendekatkan dirimu dengan Allah SWT. Kalau baca makin jauh daripada Allah, makin lalai, berarti bahan itu terkeluar daripada perintah agama untuk dibaca. Jadi ambil dalam hidup kita kesungguhan untuk membaca ini, kerana membaca menyebabkan kita makin dekat dengan Allah SWT. Biarlah kita dengan sebab kehidupan ini makin lagi makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, selepas kejadian itu baginda segera pulang dalam keadaan menggigil sekujur tubuhnya, lalu bergegas dapatkan Khadijah radhiyallahu anha. Baginda berkata, selimutkan aku. Khadijah pun menyemutkan tubuh baginda hingga perasaan takutnya mula reda.
Kemudian barulah baginda menceritakan kejadian aneh yang telah berlaku padanya. Maka Khadijah berkata, tidak sama sekali, itu bukannya jin. Allah Ta'ala tidak akan sekali menghinamu. Kamu orang yang menyambung silaturahim, membantu orang memerlukan, meringankan beban orang yang tidak memiliki apa-apa, memuliakan tetamu dan menolong pada jalan kebenaran. Kalaulah seseorang itu mengatakan perkara-perkara yang baik yang ada pada kita, tanpa ada sebarang paksaan, dan orang itu sendiri merupakan isteri kita, macam mana tuan-tuan? Ya, ada orang bijak berkata bahawa seorang perempuan berkata kepada orang lain menceritakan tentang suaminya berusaha untuk jadi baik, dia bercakap benda yang baik tapi dia belum mampu buat. Tapi dalam kes Rasulullah SAW ini, Khadijah radhiyallahu anha telah berkata, memuji suaminya, memberi semangat kepadanya, motivasikan suaminya, iaitu Rasulullah SAW, dengan mengatakan, tidak, yang datang bertemu dengan kau denganmu itu wahai Rasulullah, wahai suamiku, adalah satu petanda daripada Allah, kata beliau, kerana engkau tidak pernah berusaha, engkau tidak pernah menganiaya orang, engkau sentiasa membantu orang susah, engkau menjalin silaturahim, engkau muliakan tamu, semua benda baik ada padamu. Dan hidup ni kalau isteri puji suami di hadapan orang, memang betul lah suami itu yang baik. Bukan dibuat-buat. Spontan datang pujian ini, tuan-tuan ya. Selanjutnya Khadijah membawa Nabi bertemu dengan sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Beliau merupakan seorang penganut agama Nasrani semasa jahiliah. Beliau boleh menulis bahasa Ibrani dan begitu banyak sekali menulis dalam kitab Injil dalam catatannya. Maknanya Waraqah bin Naufal ni adalah seorang yang rajin membaca dan rajin menulis, dan merupakan seorang ulama. Ya, bayangkan zaman tu belum ada kemudahan kitab lagi, tapi Waraqah tu telah menjadi orang terpelajar, orang bijak. Yang Mulia Raja Azizah ada masalah. Namun begitu beliau telah menjadi buta disebabkan usia yang kian meningkat. Khadijah berkata kepadanya, dengarlah daripada saudaramu ini. Kemudian beliau berkata, wahai saudaraku, apa yang telah kau lihat? Maka Nabi pun menceritakan kejadian itu padanya. Sehubungan itu Waraqah berkata, itulah malaikat yang pernah diturunkan kepada Musa. Aduhai, seandainya aku masih hidup dan kuat ketika kau mengusirmu kelak. Baginda tergamam, Rasulullah SAW tergamam mendengar kata-kata Waraqah itu, dan baginda bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Jawapannya, ya. Tidak ada seorang pun yang datang bawa apa yang kau bawa. Dia merupakan Nabi-Nabi yang dipilih oleh Allah, melainkan dia akan dimusuhi dan disakiti oleh kaumnya sendiri. Jika aku masih kuat pada waktu itu, niscaya aku pasti menolongmu dengan sayup upaya. Tak lama kemudian Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal ni Nabi telah menjelaskan bahawa merupakan seorang ahli syurga. Dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Taala kerana dia telah beriman. Walaupun pada waktu itu perjumpaannya dengan Nabi singkat, kerana sebelum itu lagi dia telah beriman kepada Allah Taala, menganut agama Hanafiyah, iaitu agama Nabi Ibrahim yang tidak dicemari dengan fahaman-fahaman khurafat, bid'ah, perkara-perkara syirik, penyembahan berhala. Dia memang solid beriman kepada Allah Taala dan kepada kaedah syariah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebelum itu. Gitu Baik. Kemudian wahyu pun terhenti. Semasa terhentinya wahyu, Rasulullah SAW berada dekat resah, bingung dan duka cita. Ini disebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ta'bir. Wa fatara al-wahyu fatratan hatta hazina nabi fima balagana huznan ghada minhu miran kay yataradda min ru'usi shawahik al-jibal wa kullama awfa bi dhirwati jabalin likay yulqi minhu nafsahu tabadda lahu Jibril faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan fayaskunu zalika ja'shuhu وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. Terhentilah wahyu dalam satu tempoh. Nabi sangat duka cita sehingga berkali-kali baginda cuba untuk panjat ke gunung yang tinggi. Sekali baginda sampai di puncak gunung itu, ingin mencampakkan dirinya, tiba-tiba Jibril pun datang menjelma dan berkata, wahai Muhammad, sungguhnya engkau benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Kembali tenang dan tenteramlah jiwa Nabi. Kemudian Nabi berlalu pulang, tapi masih lagi wahyu tidak turun. Baginda melakukan perkara yang sama, menaiki gunung dan rasa seolah-olah ingin mencampakkan dirinya kerana sedihnya wahyu sudah pun terputus pada sangkaan baginda. Tiba di puncak bukit itu, datanglah Jibril menjelma berkata sebagaimana dikatakan sebelumnya, wahai Muhammad, jangan risau, engkau merupakan utusan Allah. Ya. Jadi tenanglah hati Nabi kita. Maklumlah bila dah bertemu dengan Jibril, mendapat satu perutusan, rasa seronok yang amat sangat, walaupun pada asalnya takut.
Dan kebimbangan mula menguasai baginda bila wahyu ini terhenti dalam satu tempoh yang agak panjang. Berapa lama tempoh ni tuan-tuan? Nanti kita lihat dalam kuliah yang berikutnya insya-Allah. Jadi ini merupakan satu bukti kebenaran Islam, iaitu datang daripada Allah dan wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Bukan baginda yang menetapkan, tapi merupakan pilihan daripada Allah SWT, sehingga ada waktu wahyu ni terputus, ada waktu wahyu ni menjawab. Soalan ini dikemukakan mengambil masa. Nabi menjanjikan kepada kaum musyrikin akan dapat jawapannya esok, tapi sebenarnya dia mengambil masa lebih daripada itu. Seperti berlaku kepada soalan tentang ruh, tentang Zulkarnain, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tentang ruh, tentang Zulkarnain, maka ini antara bukti wahyu itu datang daripada Allah SWT, memerlukan waktu untuk diturun, ada prosesnya. Maka inilah di antara perkara-perkara yang dapat kita lihat sebagai pembuktian teguh tentang Islam ini tuan-tuan. Walaupun baginda SAW telah pun wafat 1400 tahun yang lampau, tapi kita masih lagi membaca sirah Nabi sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Taala. Itulah dia, kita kena baca sirah Nabi. Ya, saya tak menafikan dalam pasaran ada banyak buku tentang sirah Nabi SAW. Tapi apa yang mampu saya bawakan kepada tuan-tuan ni dengan gambar, dengan diagram, dengan penjelasannya, dengan presentationnya yang mudah untuk dibaca seperti ni. Ada QR code, nampak ada QR code. Tuan-tuan scan, tuan-tuan dapat dengar kuliah tazkirah berkenaan dengan bab ini. Macam ni bab apa ni? Ni bab pelajaran Syekh menangis. Saya sampaikan kuliah kat sini tuan-tuan ni. Jadi setakat ni saya dulu untuk renungan kita pada malam ni. Sekali baik sunat kepada Allah. Jangan lupa tahu, besok boleh ziarah kami di Telaga Biru secara fizikal ataupun secara online. Wan Kamal Barakallahu fikum. Dapatkan buku-buku daripada Telaga Biru dengan semudah klik www.telagabiru.com.my. Boleh order buku ni secara online. Dan bagi tuan yang minat untuk jadi dropshipper, jual, tuan-tuan dapat hadiah, komisen daripada kami. Jom daftar beramai-ramai. Baik setakat saya dulu untuk renungan kita pada malam ini. Sekali baik semua daripada Allah, kelemahan manusia. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara-saudara wahidah waka. Ahlan wa sahlan ya. Jadi kita sambung lagi insya-Allah pada malam esok dengan izin Allah. Marzuki Abdullah. Sama kita tangguhkan dengan baca surah Al-Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh baca hadiah pada anak-anak buku ni tahu. Dalamnya penuh dengan color, gambar, peta. Nampak ada gambar-gambar terbaru, replika tentang rumah Nabi, makam Khadijah radhiyallahu anha pun ada, pemandangan pada hari ini di Mekah. Ada kartun bagi memudahkan untuk gambaran peristiwa yang berlaku pada waktu itu, lukisan-lukisan, animasi macam ni. Dapatkan tahu. Yang mulia Darjat Aziza, beli hadiahkan untuk adik-adik kita jadi dropshipper, dapat harga diskaun yang menarik dan boleh promote orang, dapat hadiah lagi. Terima kasih kepada saudara Nulis. Jangan lupa siapa yang minat nota-nota dan juga doa yang kita belajar dengan kuliah-kuliah online ni, boleh daftar, boleh masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Dan bagi minat untuk melaksanakan umrah, insya-Allah kami dah buka untuk tahun hadapan. Bulan 12 ni dah penuh. Bulan 1, 2, 3 dan ke hadapan. Dan selepas raya haji pun insya-Allah kita akan bawa orang menunaikan ibadah umrah bagi tuan-tuan minat. Jangan lupa tolong daftar dekat Zahazan Travel. Ingat Zahazan Travel. Uzbekistan ada, Turki ada, Baitul Maqdis ada, Morocco ada, umrah ada, Turki ada. Jadi samalah tuan-tuan, datang ke Zahazan Travel. InsyaAllah perjalanan bukan setakat pelancongan, dan pelancongan penuh dengan pengisian. Sekian tahu, jumpa lagi. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat al-mu'minina wal mu'minati rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih tuan, terima kasih kerana share nilai suarat. Terima kasih kerana bagi komen-komen yang menarik. Terima kasih kerana sharing kepada teman yang lain. Jumpa lagi insya-Allah esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.